Assalamualaikum, nama saya Anisha binti Ismail. Nombor matrik saya 2020-600-498. Saya dari kelas AM110-2C. Saya akan menerangkan tentang pendahuluan adab terhadap non-Muslim. Saya pasti ramai di antara kita yang tahu tentang golongan non-Muslim ini. Non-Muslim ialah kaum-kaum yang bukan beragama Islam atau golongan yang mempercayai agama selain daripada agama Islam. Dalam istilah lain, non-Muslim ini merupakan kafir. Mereka ialah golongan yang tidak mengikuti prinsip-prinsip akidah yang telah diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis. Sebagai umat Islam yang patuh akan perintah Allah, kita seharusnya mempunyai tata susila yang sopan dengan sesiapa sahaja, mahupun beragama Islam atau yang bukan beragama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada semua umatnya agar memberikan kebaikan dan keadilan kepada rakyat non-Muslim. Jika kita sebagai umat Islam memberikan layanan terbaik terhadap non-Muslim, ia akan menjadi salah satu strategi dakwah yang terbaik dan dapat menjaga nama baik Islam. Hal ini kerana Islam merupakan agama yang menganjurkan perdamaian. Assalamualaikum, nama saya Intawaf binti Azman, nombor pelajar 2020606454 dan saya akan membentangkan tentang 5 ayat Al-Quran yang berkaitan dengan topik serta terjemahannya. Ayat yang pertama yang berkaitan dengan topik adalah daripada surah Al-Mumtahanah, ayat yang ke-8 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitanirrajim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Terjemahannya, Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Seterusnya, ayat yang kedua berkaitan dengan topik adalah daripada surah Al-Baqarah, ayat yang ke-256 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitanirrajim. La ikraha fid-din. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil usqa. La infisama laha. Wallahu samiun alim. Ayat ini bermaksud tidak ada paksaan dalam agama Islam kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran Islam dari kesesatan iaitu kufur. Oleh itu, sesiapa yang tidak percayakan taghut dan ia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan agama iaitu tali agama yang teguh dan tidak akan putus. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat yang ketiga daripada surah Al-An'am, ayat yang ke-108. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amaluhum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Terjemahannya, dan janganlah kamu cerca benda-benda yang mereka sembah yang lain daripada Allah kerana mereka kelak akan mencerca Allah secara melampaui batas dengan ketiadaan pengetahuan. Demikianlah kami memperelokkan pada pandangan tiap-tiap umat akan amal perbuatan mereka, kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu menerangkan kepada mereka apa yang mereka telah lakukan. Seterusnya daripada surah Al-Anfal, ayat yang ke-61. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Innahu huwas sami'ul 'alim. Ayat ini bermaksud, tetapi jika mereka condong kepada pendamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha mendengar
lagi Maha mengetahui. Akhir sekali daripada surah Al-Ankabut ayat yang ke-46 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illa alladhina zalamu minhum. Faqulu amanna billadhi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun. Terjemahannya, dan janganlah kamu berbahas dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang lebih baik kecuali orang-orang yang berlaku zalim di antara mereka, dan katakanlah kepada mereka, kami beriman kepada yang diturunkan kepada kami dan kepada yang diturunkan kepada kamu, iaitu Taurat dan Injil, dan Tuhan kami juga Tuhan kamu adalah satu, dan kepadanya lah kami patuh dengan berserah diri. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Ustazah yang saya hormati. Pertama sekali, biar saya memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Syauqi bin Muhammad Solihin daripada AM1102C. Seperti yang boleh lihat pada skrin, tajuk kita pada hari ini adalah adab terhadap non-Muslim. Pada hari ini, saya akan mengulaskan tentang asbabun nuzul berkaitan dengan tajuk yang diberikan. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, mari kita mulakan. Pertama sekali, surah yang pertama yang saya ingin ceritakan pada saat ini adalah surah Al-Mumtahanah ayat 8. Ayat ini diturunkan di Madinah berkaitan dengan kejadian dan untuk menjelaskan bahawa Tuhan tidak melarang berbuat baik kepada orang-orang yang tidak beriman dan yang tidak mempercayai Allah. Seterusnya, saya ingin bercerita tentang asbabun nuzul surah Al-Baqarah ayat 256. Ayat ini diturunkan di Madinah bertujuan untuk teguran bahawa tidak ada paksaan dalam Islam ketika mana seorang Muslim dan Yahudi atau agama lain berkumpul atau bergaul. Maka, kita sebagai orang tua tidak dapat melarang paksaan tersebut. Di samping itu, ayat 61 dalam surah Al-Anfal ada diceritakan tentang adab terhadap non-Muslim. Contohnya, perang yang dibenarkan dalam Islam demi melindungi dakwah, mempertahankan diri dan atau menentang kezaliman, tetapi sekiranya musuh Islam, Yahudi dan politis cenderung kepada kedamaian, mungkin mereka benar-benar mahukan kedamaian, umat Islam harus menerima pendamaian tersebut dengan syarat yang tidak merugikan mana-mana pihak. Akhir sekali, Allah juga menurunkan ayat 46 dari surah Al-Ankabut. Ayat ini diturunkan oleh Allah SWT untuk memerintahkan Nabi untuk membahaskan orang Yahudi dan Kristian dengan cara yang terbaik. Perbahasan tidak berlaku bagi mereka yang memerangi umat Islam. Baiklah, setakat ini sahaja penyampaian saya pada hari ini. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat kepada diri kita. Mari kita teruskan perbincangan kita pada hari ini dengan ahli kumpulan saya yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzadia Haifah binti Ibrahim, nombor ID 2020619374. Saya akan menerangkan tafsiran ayat Al-Quran berdasarkan topik yang dibincang, iaitu adab terhadap non-Muslim. Ayat pertama diambil daripada surah Al-Mumtahanah ayat 8 berdasarkan tafsir Ibn Katsir. Allah tidak melarang umat Islam berbuat baik terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi umat Islam kerana agama seperti kaum-kaum wanita dan orang-orang yang lemah di antara mereka. Dengan ini kita perlulah berlaku baik dengan mereka. Imam Ahmad meriwayatkan dari Asma binti Abi Bakar, ia bercerita, ibuku pernah berjumpa denganku dalam keadaan musyrik pada waktu kaum Quraisy melakukan pendamaian. Lalu ku katakan, Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku datang kepadaku dengan berharap untuk bertemu dengan diriku. Apakah aku boleh sambung hubungan dengannya? Beliau menjawab, ya, sambunglah hubungan dengan ibumu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga menyuruh Asma menerima pemberian ibunya, iaitu daging dab dan minyak samin yang awalnya ditolak oleh Asma, dan turut mempersilakannya masuk ke dalam rumah.
Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ayat kedua yang dipilih ialah surah Al-Baqarah ayat 256. Di dalam tafsir Al-Mishbah, ayat ini memberi maksud tidak ada paksaan dalam menganut agama. Ayat ini bermaksud tiada paksaan dalam menganut akidahnya. Ini bermakna jika seseorang telah memilih satu akidah sebagai contoh akidah Islam, maka individu itu terikat dengan tuntutan-tuntutannya. Dia juga wajib melaksanakan perintah-perintah tersebut. Hal ini kerana sudah jelas bahawa akidah Islam merupakan jalan yang benar. Demikian sangatlah wajar bagi setiap penjalan memilih jalan yang benar dan tidak terbawa dengan jalan yang sesat. Bagi semua manusia untuk masuk ke dalam agama ini ialah sangatlah wajar. Pasti akan ada kekeliruan yang terdetik di jiwa seseorang yang enggan menelusuri jalan yang benar, sedangkan jalan yang lurus telah terbentang di hadapannya. Ayat ini memberi makna seumpama keadaan seseorang yang beriman berada dalam kesulitan, ibarat menghadap ke satu jurang yang curam, namun dia tidak akan jatuh kerana berpegang teguh dengan agama yang benar. Dengan ini, seseorang itu akan diberikan kehidupan yang bermanfaat terhadap dirinya dan juga orang lain. Berikutan dari tafsir Ibnu Katsir ayat 108 dari surah Al-An'am, Allah berfirman melarang terhadap Rasulnya Muhammad dan orang-orang yang beriman dari mencaci ilah-ilah kaum musyrikin, meskipun cacian itu mengandungi kemaslahatan. Lalu jika perkara itu ditimbulkan kerosakan yang lebih besar daripada kemaslahatan itu sendiri, iaitu balasan orang-orang musyrik dengan cacian terhadap ilah orang-orang mukmin, padahal Allah adalah Rabb yang tidak ada ilah yang berhak selain Dia. Ali bin Abi Talha dari Ibnu Abbas mengatakan ayat ini mengenai orang-orang musyrik itu berkata, "Hai Muhammad, engkau hentikan makianmu terhadap ilah-ilah kami atau kami akan mencaci maki Rabbmu." Lalu Allah melarang Rasulullah dan orang-orang mukmin mencaci patung-patung mereka, kerana mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Hal ini juga menunjukkan bahawa meninggalkan kemaslahatan untuk menghindari kerosakan yang lebih parah adalah lebih diutamakan. Seterusnya, ayat yang digunakan ialah ayat 61 daripada surah Al-Anfal. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, di dalam ayat ini Allah berfirman bahawa jika engkau gentar terhadap pengkhianatan suatu kaum, maka langgarlah perjanjian mereka itu secara timbal balik. Dan jika ia masih terus memerangimu dan melanggar hakmu, maka seranglah mereka. Namun jika ingin berdamai, lalu perbaikkanlah hubungan dan penghentian perang dan terimalah tawaran yang mereka berikan. Oleh kerana itu, ketika orang-orang musyrik menawarkan pendamaian dan gencatan senjata selama 9 tahun antara mereka dan Rasulullah pada saat diadakan perjanjian Hudaibiyah, maka beliau pun menerima tawaran tersebut dengan mengajukan beberapa syarat kepada mereka. Ayat yang terakhir merupakan ayat dari surah Al-Ankabut ayat 46. Berikutan tafsir Al-Mishbah. Ayat ini menyatakan bahawa janganlah kita berdiskusi dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani menyangkutkan ajaran yang kamu perselisihkan kecuali dengan cara yang baik, serta dengan kata-kata yang baik, kecuali terdapat orang-orang yang membuat kezaliman di antara mereka dan melampaui batas dalam berdiskusi. Maka kita juga dibenarkan untuk tidak melakukan terbaik buat mereka. Diskusi ini dijalankan agar berupaya untuk meyakinkan pihak lain tentang kebenaran sikap masing-masing dengan hujah mereka. Ayat ini lebih menunjukkan kepada kaum muslimin sebab kemungkinan terjadinya perdebatan tidak dengan cara yang terbaik hanya dapat duka dari mereka dan bukan daripada Nabi. Ia memberi pengajaran kepada kaum muslimin tentang sikap seharusnya mereka ambil, lebih-lebih lagi apabila ia menyangkut hal-hal yang tidak jelas kebenarannya dari apa yang disampaikan oleh ahli Alkitab. Wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najmuddin dan pada hari ini akan saya memberikan penerangan tentang analisis ayat Al-Quran dengan konteks semasa. Dasawarsa kini, Muslim tidak lagi mengamalkan nilai-nilai murni serta melakukan kebaikan sesama manusia, dan ini juga termasuk dengan kebaikan dengan non-Muslim. Hal ini dapat dipertontonkan dengan jelas sekali apabila berlakunya perpecahan kaum kerana agama, dan ini mampu menimbulkan kacau bilau dan huru-hara ke atas sebuah organisasi maupun negara. Dapat kita lihat berdasarkan tragedi 13 Mei yang pernah berlaku di Malaysia suatu masa dahulu, dan peristiwa itu dapat dijadikan bahan bukti
dan kita adaptasikan sebagai perpecahan yang berlaku kerana kurangnya adab antara Muslim dengan non-Muslim sehingga mampu untuk meragut banyak nyawa yang tidak berdosa. Seterusnya ialah berdasarkan surah Al-Baqarah ayat yang ke-256, Allah SWT telah menerangkan dengan jelas dan terperinci bahawa tiada paksaan dalam beragama. Hidayah adalah milik peribadi seseorang non-Muslim ataupun Muslim. Non-Muslim berhak untuk memilih agama sama ada agama Islam ataupun agama lain yang ada di dunia ini seperti Hindu, Kristian dan sebagainya. Mereka ini juga berpotensi untuk menjadi seseorang insan ataupun manusia yang berfikiran bebas secara ideologi seperti liberalism dan pluralism dalam beragama. Namun, isu yang perlu kita pertengahkan pada hari ini ialah isu murtad. Isu murtad adalah isu yang panas pada zaman sekarang yang berlaku apabila seseorang itu keluar daripada agama Islam dalam bahasa mudahnya. Mereka ini perlu dibicarakan di pentas kehakiman syariah dan wajib mendapat hukuman dan perlu bertaubat. Jika seseorang Muslim yang memilih untuk menjadi murtad itu, pilihan tersebut bukanlah di tangan mereka dan mereka wajib atau patuh dengan hukuman yang akan diturunkan. Hal ini dapat kita jelaskan melalui buku yang telah diterbitkan oleh Profesor Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Atas dalam bukunya yang berjudul Islam and Secularism 1978. Seterusnya, kita dapat memberi contoh seperti kaum Muhajirin dan Ansar yang bukan beragama Islam pada zaman pemerintahan Rasulullah dapat hidup dengan aman dan mufakat kerana mereka menjaga adab dengan non-Muslim. Hal ini juga dapat kita lihat berdasarkan isu semasa yang ada di Malaysia, iaitu kita sebagai rakyat Malaysia hidup aman dan harmoni. Pelbagai kaum dan agama seperti kita, rakyat Melayu duduk dalam kejiranan India dan juga kejiranan yang mempunyai China. Maka ini menunjukkan bahawa kita mampu untuk saling tolong membantu dan hidup dalam aman yang damai. Seterusnya, kita perlulah mengikut surah Allah SWT dalam surah Al-Anfal ayat ke-61 yang bermaksud jika mereka, iaitu non-Muslim itu condong kepada pendamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini menjadi kayu ukur bahawa apabila orang non-Muslim ini memberikan kebaikan dan tidak memberikan ancaman kepada kita, kita tidak perlulah memberikan mereka waktu-waktu yang sukar dan kita perlulah sentiasa memberikan perdamaian kerana apa? Kerana Islam adalah agama yang memberikan perdamaian. Maka pada masa kini kita perlulah menjaga adab dengan non-Muslim kerana pelbagai isu semasa yang tular seperti contohnya Muslim yang menghina agama dan kepercayaan masyarakat lain juga, seperti kerosakan yang telah dilakukan oleh Muslim terhadap agama-agama lain. Seperti contohnya Muslim telah membuat onar dan angkara di rumah-rumah suci agama lain. Kita perlulah sentiasa menghormati agama-agama lain, tidak kira agama apa, walaupun mereka tidak bersependapat dengan kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nordini Mastura binti Mustafa dan saya akan membentangkan tentang kesimpulan. Pada keseluruhannya, pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat-ayat tersebut adalah menghormati dan memelihara adab yang sopan terhadap penganut agama lain itu merupakan aspek yang penting. Hal ini kerana sebagai seorang Muslim, kita dilarang memaksa mereka untuk memasuki Islam. Seperti yang kita ketahui, paksaan terhadap sesuatu perkara itu merupakan perkara yang salah dan berpaling daripada apa yang Islam itu telah ajari. Malah, Islam juga melarang penganutnya memaksa individu yang bukan Islam untuk memasuki Islam kerana keikhlasan dan rela hati dalam menganut agama Islam itu merupakan aspek yang penting. Malah, pengajaran yang boleh disimpulkan juga, kita wajar untuk sentiasa berbuat baik dan bertoleransi dengan orang ramai meskipun berbeza budaya, agama dan bangsa. Hal ini kerana Islam itu tidak pernah melarang penganutnya untuk berbuat baik kepada orang non-Muslim. Bahkan, cadangan yang dapat dikemukakan adalah kita mestilah sentiasa mendoakan orang-orang yang bukan Muslim ini agar diberikan hidayah oleh Allah SWT untuk kembali ke jalan yang benar. Dengan cara ini, ia dapat mengharmonikan dan menjaga nama baik Islam itu sendiri kerana cara yang lembut yang diamalkan oleh orang-orang Muslim ini tanpa menggugat kesefahaman antara orang Islam dengan agama yang lain.